Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh warga Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, warga universiti, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita meneruskan kelangsungan di dalam bulan Ramadan, di mana sebagaimana yang telah saya sebutkan di dalam ayat yang saya bacakan tadi, bulan Ramadan merupakan satu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, iaitulah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Apakah sifat Al-Quran? Apakah Al-Quran itu? Al-Quran itu yang disabitkan di dalam ayat ini yang merujuk kepada hidayah, sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia, dan wabayyinatin minal huda, merupakan keterangan daripada petunjuk, dan al-furqan, iaitulah pembeda, yang membedakan ataupun membezakan di antara hak dengan batil. Melalui Al-Quran kita tahu kebenaran, kita tahu keterangan-keterangan secara logiknya yang terperinci, terkandung di dalam petunjuk itu, dan seterusnya berasaskan daripada itu kita mampu untuk menjadikan diri kita mengikuti Al-Quran melalui sifat pembeda ataupun yang menegakkan hak dan menolak kebatilan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, dan kita pun sedia tahu bahawa di dalam bulan Ramadan ini keistimewaannya ialah turunnya Al-Quran. Disebut di dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, di mana pada malam itu malam Qadar yang diturunkan padanya Al-Quran, yang diturunkan juga bersama-sama pada malam itu malam yang berkat, satu malam yang lebih daripada 1000 bulan dari sudut ganjaran pahalanya. Turun padanya malaikat dan roh, iaitulah ketua para malaikat Jibril, bukan sahaja malaikat tetapi ketua para malaikat yang turun memberikan salamun, memberikan kesejahteraan, mendoakan manusia, khususnya manusia yang bangun, yang menegakkan pada malam bulan Ramadan itu, di samping berpuasa, bangun malam untuk meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabit dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Sesiapa yang ataupun barang siapa yang menegakkan ataupun mendirikan, membangunkan malam di dalam bulan Ramadan, Allah nescaya akan diampunkan daripadanya dosa-dosanya daripada apa yang telah lalu. Dan dosa-dosa inilah yang sangat diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, supaya kita dapat meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kesesuaian di dalam malam yang pekat, yang gelap itu, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dapat dibina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Sekiranya ditanya kepadaku oleh hamba-hambaku tentangku, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hampir dengan hamba-hambaku, yang mana aku akan menjawab setiap doa ataupun pertanyaan, permintaan daripada mereka yang berdoa.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga bersabda di dalam satu kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Setiap langkah, dia ada 3 langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar ketika memberikan khutbah. Langkah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Langkah yang kedua begitu juga, dan seterusnya langkah yang ketiga. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan khutbah, baginda turun dan para sahabat pun bertanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ataupun mengaminkan setiap langkah ataupun 3 langkah ketika baginda naik di atas mimbar? Nabi mengatakan bahawa pada langkah yang pertama baginda mengaminkan doa malaikat yang mengatakan sesialah bagi mereka yang mempunyai ibu bapa ataupun yang tidak memuliakan ibu bapa mereka. Dan yang kedua, Nabi mengaminkan doa malaikat yang mengatakan bahawa sesialah bagi mereka yang mendengar nama Rasulullah disebut tetapi tidak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan aku mengaminkan doa Jibril yang mengatakan bahawa sesialah bagi mereka yang apabila habis ataupun tamatnya bulan Ramadan ini tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa tuan-tuan pun maklum bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita mendapatkan maghfirah, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita akan boleh itqan, berlepas daripada neraka, dan kita akhirnya dapat mencipta ataupun menemukan kejayaan ataupun kemerdekaan yang mana kita kembali kepada fitrah kita yang asal, iaitulah kita ini sebenarnya suci daripada dosa. Oleh kerana dosa-dosa inilah yang menggelapkan hati kita, yang akhirnya na'udzubillah boleh menghalang kita daripada kembali kepada fitrah yang asal berada di syurga. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita melihat kepada ciri-ciri ataupun sifat Al-Quran yang telah saya sebutkan tadi, di mana ianya merujuk kepada hudan linnas, iaitulah memberi petunjuk ataupun hidayah kepada manusia. Dan hidayah kepada manusia ini khusus sebenarnya kepada orang-orang yang beriman. Walaupun ianya khusus kepada orang yang beriman, tetapi kebaikan daripada hidayah ini dapat dinikmati oleh seluruh alam, sama ada orang-orang bukan Islam ataupun makhluk-makhluk lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, merupakan satu rahmat kepada sekalian alam. Itulah risalah yang Allah bekalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam isu puasa ini diikat kepada mereka yang beriman. Walaupun ada di kalangan mereka yang berpuasa untuk tujuan-tujuan yang tertentu, untuk menguruskan perut, untuk mencapai tingkat pemikiran yang lebih baik sebagaimana berlaku pada puasa ahli-ahli falsafah dan juga mereka yang mementingkan kesihatan. Tetapi di dalam Islam Allah sebut semoga puasa kita ini menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atas sebab takwa itulah menjadikan puasa kita ini berbeza dan ianya berada dalam capaian hidayah mereka yang beriman. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala, di samping kita pertama sekali mesti beriman. Sebab itulah disebut di dalam Al-Quran Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih hudan linnas. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Demikianlah ia merupakan satu kitab yang merupakan satu petunjuk yang tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, iaitulah Al-Quran itu sendiri. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman dengan Al-Quran merupakan salah satu daripada rukun iman. Kita mestilah beriman dengan Al-Quran, bukan saja Al-Quran, tetapi kita beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang terdahulu, dalam rangka kita untuk kita mengetahui kesinambungan risalah Rasulullah ataupun risalah para rasul. Kita mesti beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Daripada itu kita akan mendapat ibrah-ibrah sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran, yang mana kisah itu berada di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Walaupun kitab-kitab yang ada pada hari ini kita tidak boleh pastikan kesahihannya, tetapi asasnya Quran telah menyatakan bahawa ianya merupakan satu ibrah, merupakan satu pendetilan, tafsil
kisah-kisah para nabi yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga yang terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sebagaimana contohnya yang kita boleh rujuk di dalam surah Yusuf, di mana dalam surah Yusuf ini akhir dalam ayat di dalam surah Yusuf merujukkan bahawa walaqad inna fi qasasihim laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya pada kisah mereka itu merupakan satu ibrah bagi orang-orang yang cerdik, yang berakal. Maka hadisan yuftarah, bukanlah ianya merupakan satu cerita yang direka-reka ataupun diada-adakan. Ianya merupakan satu cerita yang benar-benar berlaku, yang terjadi, yang kita boleh rujuk sama ada dalam kitab-kitab terdahulu ataupun penemuan-penemuan sains melalui kajian-kajian arkeologi yang menemukan tinggalan-tinggalan nabi yang terdahulu dan juga mereka yang menentang para nabi, yang merupakan sebagai tafsila kulli syai'in, merupakan sebagai satu pendetilan, sebagai satu keterangan yang sangat nyata, wa bayyinatin minal huda, di mana di dalam kisah Nabi Yusuf diceritakan daripada A sampai Z, daripada sejak kecilnya Nabi Yusuf, bagaimana dia difitnah ataupun dikhianati oleh abang-abangnya, dan seterusnya dikhianati hingga membawa kepadanya ke penjara, dan seterusnya ia berjaya menjadi seorang yang ternama dan diberikan amanah. Ia merupakan satu tafsir, penitilan yang sangat detail kalau lihat dari sudut sejarah dan juga dari sudut hukum hakam yang berlaku. Bukan saja menurut Al-Quran bahawa puasa ini merupakan salah satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, disebut di dalamnya sebagai kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ataupun dimaktubkan ke atas kamu itu berpuasa. Di dalam Al-Quran disebut bagaimana untuk mengatasi masalah lain, masalah pembunuhan, masalah pengagihan, masalah wasiat, disebut di dalam ayat di dalam buku surat sebelah. Kalau tuan-tuan rujuk Al-Quran pada bulan Ramadan ini kita tadarus, kita akan mendapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh bukan hanya berpuasa, tetapi menyuruh supaya kita faham bahawa isi Al-Quran itu mengandungi kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi, dan seterusnya. Maknanya diwajibkan ke atas kamu itu melaksanakan hukum qisas, dan juga diwajibkan ataupun kemudian disebut di sini bahawa kewajipan itu ataupun disunatkan ketetapan itu kutiba alaikum iz hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah, untuk meninggalkan wasiat kepada mereka yang hampir kepada maut. Dan ini menunjukkan bahawa Al-Quran itu sangat detail, sangat terperinci, dan di atas dasar itulah kita sebagai umat Islam mesti mempunyai satu jiwa, satu sifat Al-Furqan yang boleh membenarkan yang benar dan menentang kebatilan. Sebab itulah di dalam Al-Quran disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifat Furqan ini iaitulah sifat taqwa itu sendiri, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana, siapa yang bertakwa, benar-benar takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jadikan padanya satu sifat, iaitulah sifat Al-Furqan. Jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kepada Al-Furqan ini, dia bukan hanya berkisar ataupun berlegar berkaitan dengan pembacaan Al-Quran, penerimaan, pelaksanaan hukum, tetapi mempertahankan Islam itu sendiri merupakan satu daripada sifat Al-Furqan. Kerana apa? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran berlaku pada 17 Ramadan peperangan Badar, iaitulah yang disebut sebagai Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an, satu hari yang membedakan di antara dua kumpulan yang berdakwa sama-sama benar. Pada hari peperangan Badar kita lihat bagaimana Abu Jahal juga berdoa kepada Allah, berdoa supaya Allah menjahanamkan ataupun menghapuskan Muhammad yang dianggap sebagai orang yang memecah belahkan masyarakatnya. Safahta ahlamana faraqta jama'atana, itu antara doa daripada Abu Jahal. Manakala doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa supaya dalam penuh rayuan Nabi supaya Allah memenangkan kumpulan kecil di Badar ini, wa in tuhlik hazihil asabah lam ta'bud abada. Itu tak silap saya di dalam hadis. Nabi berdoa sekiranya musnahlah kumpulan yang kecil ini, nescaya engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Menunjukkan bahawa pertentangan di antara hak dengan batil yang berlaku di dalam bulan Ramadan ini tercetus. Berlaku peristiwa peperangan Badar merupakan satu perkara yang kita kena ambil ibrah,
bukan hanya dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa, tetapi puasa itu boleh membina satu jati diri yang boleh memberikan sifat pembeda ataupun menentukan hak dan batil, walaupun sehingga kita diheret kepada satu peperangan ataupun satu keadaan yang meminta penentuan di manakah sikap kita untuk menentukan kita ini sama ada beriman ataupun kekal sebagai orang yang munafik dan wal-ayazubillah mereka yang terjumus kepada kekafiran. Saya rasa di dalam bulan Ramadan ini merupakan satu bulan yang merupakan madrasah untuk kita berpuasa, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga hubungan kita dengan manusia. Sebagaimana pesan Allah Subhanahu Wa Taala, "Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa bihablim minan nas." Ditimpakan kepada mereka itu zillah, itulah kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali hubungan mereka yang baik dengan Allah. Mereka menjaga tali hubungan mereka dengan Allah dan juga dengan manusia. Dan ini insya-Allah kita akan dapat capai di dalam bulan Ramadan melalui puasa kita yang ikhlas, yang mana puasa ini hanya nilainya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kualiti puasa kita dari sudut pahala ketentuannya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua berpuasa, tetapi nilai pahala yang kita dapat mungkin tidak sama. Dan kita haruslah terus menerus mengucapkan ataupun mempertahankan Islam sebagai manifestasi kita menjaga hubungan kita dengan masyarakat, dengan negara kita mempertahankan Islam. Sebab itulah kemuncak kepada perayaan kepada puasa kita ini yang kita rayakan di dalam Aidul Fitri, takbir ataupun lafaz takbir yang merujuk kepada kemenangan kita, wa hazamal ahzaba wahdah wa azajundahu wa hazamal ahzaba wahdah, iaitu Allah yang menolong tenteranya. Dia merujuk kepada kemenangan, sama ada kemenangan secara hissinya merujuk kepada kemenangan kita mengawal hawa nafsu, ataupun juga kemenangan kita berjaya di medan fizikalnya, yang kita berjaya mengatur ataupun tadbir dunia ini mengikut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan memberkati kehidupan kita khususnya dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita di dalam bulan Ramadan ini. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.